والمسلمين والمسلمات الأحياء شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وبه نستغفره. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بتعاليمه إلى يوم الدين. ثم أما بعد. Hadirin muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah dan dikasihi sekalian. Alhamdulillah wa syukurulillah. Ya, pertama-tamanya sama-sama kita sentiasa mengucapkan dan memanjatkan puji dan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat kurniaan Allah, ya, yang berpanjangan, yang begitu banyak, yang besar, yang dilimpahkan kepada kita semua di sepanjang kehidupan kita di dunia ini. Dan nikmat yang terbesar itu tentulah, ya, nikmat agama ataupun nikmat iman dan Islam. Kerana dengan nikmat inilah maka kita tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang diredai olehnya, dan kita mengharapkan dengan iman inilah kita hidup, dan di atas dasar iman inilah kita akan dibangkitkan dan diberikan ganjaran balasan yang baik di sisi Allah di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, ya, pada subuh ni kita dapat bersama lagi untuk kita meneruskan siri-siri kuliah subuh, dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbincangan di dalam kitab akhlaqul muslim ataupun khuluqul muslim, itulah akhlak seorang muslim. Yang terakhir yang kita bincang iaitulah bagaimana pengarang mengaitkan antara akhlak itu sendiri dengan rukun-rukun Islam yang 5. Bagaimana rukun-rukun Islam itu sendiri sebenarnya dia menuju ke arah pembinaan akhlak yang mulia, akhlak yang baik dalam diri seseorang muslim itu sendiri. Maka disebut dulu tentang termasuklah rukun Islam yang terdapat di dalam solat, ibadat solat itu sendiri, sehingga Allah Ta'ala menyebut wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dan dirikanlah sembahyang, sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga ibadat zakat, rukun zakat, di mana zakat ini membuang sifat-sifat yang keji seperti bakhil, kedekut, berdengki, tidak redha dan seumpamanya yang ada dalam hati manusia. Begitu juga ibadat puasa, begitu juga ibadat haji. Kesemua rukun-rukun Islam itu kesemuanya menjurus ke arah pembinaan akhlak yang mulia, yang terpuji di dalam diri seorang muslim. Jadi sebab itulah kita ni, tuan-tuan, bila kita mengerjakan, melaksanakan perintah-perintah Allah, antaranya yang berkait dengan rukun-rukun Islam itu, maka kita hayatilah, kita menghayati, kita kata hikmah di sebalik rukun-rukun tersebut ataupun ibadah-ibadah tersebut. Baik, seterusnya yang kita menyambung lagi, pengarang dia menyatakan, jika seseorang tidak dapat mengambil manfaat dari ibadah-ibadah tersebut,
dan tidak mengetahui hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia, maka sia-sialah dia. Ya. Kalau dia sekadar mengerjakan sembahyang sebab ikut orang lain sembahyang tak, ataupun dia tidak mengambil manfaat disebut oleh pengarang tadi daripada ibadah-ibadah itu, maka sia-sialah dia sebenarnya. Kerana ibadah tadi tidak membentuk diri dia, tidak membentuk diri dia menjadi seorang yang baik hubungannya dengan Allah dan dengan sesama manusia. Jadi sia-sialah amalan-amalan dia itu. Jika Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Taha ayat 74 hingga 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى. Yang bermaksud, sesungguhnya sesiapa yang datang kepada Tuhannya pada hari akhirat sedang dia bersalah, maka sesungguhnya adalah baginya neraka Jahannam yang ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Datang menghadap Allah dengan membawa dosa-dosa yang banyak. Ya, setelah amalannya itu ditimbang di atas mizan, ternyata dosa-dosanya itulah yang lebih berat, yang lebih banyak, kata Allah, baginya neraka Jahannam yang mana azab di dalam tu tak mati-mati. Ya, tak mati-mati, tidak pula hidup. Itu melambangkan bagaimana azab itu azab yang sangat menyeksakan. Ya, tak mati dan tak hidup. Kata Allah Ta'ala lagi, dan sesiapa yang datang kepadanya sedang ia beriman serta ia mengerjakan amal-amal yang saleh, maka mereka itu akan beroleh tempat-tempat tinggal yang tinggi darjatnya, iaitu syurga-syurga yang kekal yang mengalir padanya beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itu ialah balasan orang-orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Ya. Jadi disebut di sini siapa yang akan diberikan balasan syurga ini, iaitulah orang yang beriman, beramal saleh, dan orang yang membersihkan dirinya dari perbuatan kufur dan maksiat. Maknanya dia bertaubat kepada Allah. Sebab kita ni, Allah Ta'ala tahu kita ni makhluk biasa ni, manusia biasa ni tuan-tuan, tak sunyi daripada dosa dan kesalahan. Ya, betapa maha berbelas kasihannya Allah kepada kita ni. Dalam Quran tu Allah Ta'ala panggil kita ni, panggil, wahai manusia, wahai hamba-hambaku, datang minta ampun kepadaku, aku akan ampunkan. Allah Ta'ala yang panggil kita. Ada. Kalau tak nak pergi lagi, tak nak bertaubat lagi, Masya Allah, Tabarakallah, tak, adalah manusia yang sangat malang lah. Bila Allah Ta'ala sendiri panggil, bagi peluang, minta ampun, maka Allah itu adalah Tuhan yang maha pengampun. Baik, seterusnya pengarang membawa tajuk kecil, iaitulah akhlak yang buruk tanda lemahnya iman. Tadi kaitan akhlak dengan rukun-rukun Islam. Ya, ini disebut pula tentang bagaimana kalau seseorang itu ada padanya akhlak yang buruk, ini menunjukkan tanda lemahnya iman dia. Iman merupakan satu kekuatan yang dapat menjaga manusia dari melakukan perkara yang tidak baik. Iman ni
adalah benda ataupun perkara yang duduk dalam hati kita, dalam diri kita. Sebab tu Nabi kata iman ini Nabi menyebut ma waqara fil qalbi, sesuatu yang tetap teguh di dalam hati. Ya. Bila iman ni ada dalam diri seseorang, maka seseorang itu akan mempunyai kekuatan untuk menjaga dirinya daripada melakukan perkara yang tidak baik. Terutamanya kita ni lah yang hidup di akhir zaman ini, tak? Kita menghadapi ujian yang berbentuk baru, yang berbentuk baru. Ya. Kalau tuan-tuan masih ingat, kalau saya pun masih sempat, kalau kat kampung dulu, kita duduk di kampung tuan-tuan, nak cari dalam kampung tu orang ada TV, sebuah TV pun susah. Tak? Kalau siapa yang beli TV tu, jadi macam panggung dah rumah dia. Satu kampung datang tengok TV. Mula-mula TV hitam putih dia, tak? Ya. Yang buka macam pintu tu nah, kemudian tarik tu buka, tahu-tahu keluar kuman dulu, tak keluar gambar lagi. Jadi bila ada pula yang beli TV warna, lagilah. Ya. Maknanya benda tu maksiat daripada TV tu, itulah maknanya kalau pergi tengok, pergilah. Itu pun pergi sekejap je dah. Syarat-syarat macam-macam, ayah kita bagi, pergi balik, sekian. Ya. Dan TV dulu pun tuan-tuan, dia ada siaran yang bukan 24 jam macam sekarang tak. Kemudian berkembang sehingga hari ni anak cucu kita yang tak sampai setahun pun reti dah main handphone tu tak. Tolak. Dia pun reti lebih pada kita lah. Tuan-tuan semua tahulah. Maknanya itu cabaran kita, ya. Jadi kalau dalam diri kita tidak ada iman, benda-benda macam ni boleh menjatuhkan kita di dalam dosa maksiat. Ya, dalam dosa maksiat mata ke, maksiat tangan ke, maksiat apa lagi tak. Macam-macam kita kata perkara yang merosakkan. Tapi kalau ada iman, insya-Allah kita akan ada kekuatan untuk, kita kata, untuk maknanya menggunakan teknologi yang ada itu tak. Kita akan ada kekuatan untuk menghalang diri kita daripada melakukan perkara yang tidak baik. Maknanya kita ni akan dapat menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita dan seumpamanya. Dengan iman dapat membawa manusia kepada kemuliaan. Jadi manusia itu akan jadi manusia yang mulia, mulia di sisi Allah, dan juga dia juga dipandang mulia di sisi manusia. Yang paling penting adalah mulia di sisi Allah. Ya. Segala, kerana kita nak persembahkan, ya, segala amalan kita di dunia ini adalah kita nak persembahkan kepada Allah. Maka kalau kita lihat apa saja yang kita nak persembahkan kepada Allah itu adalah tentulah perkara-perkara yang baik. Perkara yang baik itu juga akan membawa kebaikan kepada diri kita dan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan kepada kita, orang yang mengaku beriman. Hei orang-orang yang beriman. Ya, bila kita ni dengar Allah Ta'ala sebut wahai orang-orang yang beriman, seolah-olah tuan-tuan kita ni sedang mendengar Allah memanggil kita pada saat ini. Hei orang-orang yang beriman. Maka kita sahut dalam hati kita, ya Allah. Apa kata Allah? Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Allah, patuhlah kamu kepada Allah, laksanakanlah perintah-perintah Allah, tinggalkanlah larangan-larangan Allah. Ini makna takwa. Wa kunu ma'as sadiqin, dan hendaklah kamu berada bersama-sama orang-orang yang benar. Ya. Orang yang bertakwa ni, dia akan memilih untuk berada dengan orang-orang yang benar. Orang yang benar maknanya orang yang benar dengan Allah.
Ya, orang-orang yang benar ini adalah kalau kita kata contohnya ada seorang sahabat yang digelar dengan As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia dipanggil As-Siddiq? Kerana dia adalah seorang yang sangat membenarkan Allah dan Rasulnya. Jadi kita kena berada sama dengan orang-orang yang benar, bukan orang-orang yang mengikut hawa nafsu, mengikut akal fikiran manusia semata-mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan bahawa dengan iman dapat melahirkan akhlak dan budi pekerti yang baik. Sebaliknya, jika lemahnya iman, maka akan rosaklah akhlak orang yang berperangai tidak baik. Dia begitu ya. Memang iman dengan akhlak ni tak boleh dipisahkan. Kita dah selalu sebut dah bagaimana lah kalau kita melihat bagaimana dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam dakwah yang Nabi sampaikan pun, jadi perkara yang pertama-tamanya yang Nabi seru ialah ke arah iman kepada Allah, iman yang sebenar kepada Allah. Maknanya membetulkan akidah iman ni dulu. Seru supaya manusia ini beriman kepada Allah, percaya kepada Allah yang Maha Esa, meninggalkan penyembahan berhala dan seumpamanya. Kerana bila akidah iman ini benar, betul, maka mudahlah untuk diri seseorang itu dibentuk. Sebab tu kita baca dalam sejarah menceritakan bagaimana para sahabat ni, tuan-tuan, apabila turun ayat menyatakan arak itu haram diminum, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Turun ayat ni, apa mereka buat, tuan-tuan? Arak-arak yang ada di rumah mereka itu mereka habis, mereka tonggang, tempayan pun mereka pecahkan, sehingga diceritakan sehingga basah jalan-jalan di Madinah itu. Sebab apa? Kerana mereka ini semuanya pakat buang tonggang, maknanya arak yang ada di rumah mereka. Sedangkan arak ini adalah minuman harian mereka. Kejut-kejut tidur, tuan-tuan, arak dulu. Maknanya begitu sekali tak? Ya, tengah hari ke petang. Sebab kita baca kisah, kerana ada ayat sebelum pengharaman secara total ini, ada pengharaman secara, kita kata, larangan secara berperingkat. Sebab ada ayat tu Allah Ta'ala sebut, wahai ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menghampiri solat, yakni jangan kamu bersolat dalam keadaan kamu sukara, dalam keadaan kamu mabuk, sehingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Kalau kita baca kisah sebab nuzul ayat ini, memang berlaku. Ada sahabat sebelum solat tu, ini sebelum pengharaman arak, tuan-tuan, jangan bayang pula sahabat pun minum arak. Jangan kita kata begitu pula, ya. Sebelum pengharaman arak ni, mereka minum sebelum solat. Lepas minum ni, tuan-tuan, al-maklum lah tak? Mungkin minum tu bukan segelas, mungkin 10 gelas kot, wallahu alam. Mabuk. Lepas tu sembahyang. Ada sahabat seorang dia jadi imam. Bila jadi imam, dia mula baca ayat-ayat dengan nada yang tidak betul. Itulah ia akan kalau kata baca surah Qul ya al-kafirun tak jumpa, lakum dinukum waliyadin tak jumpa, tuan-tuan. Ataupun diriwayatkan dia silap membaca. Sepatutnya la a'budu ma ta'budun dibaca wala ana 'abidum ma 'abadtum, dibaca wa ana 'abidum ma 'abadtum, dan kami ini menyembah cara penyembahan kamu. Jadi tak betul lah dibaca. Turun ayat larang, berperingkat. Baik, jadi bila turun ayat pengharaman secara total, secara mutlak, maka mereka pecahkan tempayan arak, mereka tonggang, tuang habis, tak minum dah. Ya, apabila iman itu telah
terpasak kukuh dalam diri seseorang. Jadi kita pun tuan-tuan kena usaha, kena usaha untuk sentiasa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman ni dia boleh meningkat dengan kita ini ialah antaranya menjaga ibadah-ibadah kita dan banyak berzikir mengingati Allah, banyak berkawan dengan orang-orang yang soleh, maka insya-Allah iman kita akan meningkat. Baik. Jadi kalau orang yang lemah iman, maka rosaklah akhlak dia. Masalah sekarang orang Islam tuan-tuan bukan tak ada iman. Mereka ni ada iman tapi imannya lemah. Bila iman lemah, apa berlaku? Rosaklah. Makan rasuah, salah guna kuasa, begitu dan beginilah akan berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut al-haya'u wal imani qurana'u jami'a fa idza rafa'a ahadahuma rafa'a al-akhar, rawahu al-Hakim wa Tabarani. Yang bermaksud rasa malu dan iman adalah sama. Qurana ni maknanya dia adalah qarin, kembar siam tuan-tuan. Sifat malu, perasaan malu dan iman, Nabi kata qurana'u jami'a. Dia ni adalah qurana, seperti kembar yang tak boleh berpisah, dua ni. Sebab kembar siam ni tuan-tuan, dia kena cek dulu tak boleh pisah ke tidak. Tapi kata Nabi, ni kembar siam tak boleh dipisahkan. Maksudnya apa kata Nabi? Apabila salah satu daripadanya hilang, maka yang lain akan hilang juga. Bila hilang iman lemah, tak ada perasaan malu dah. Dia buat macam-macam benda yang tak sepatutnya dilakukan oleh seorang Muslim atau Muslimah. Dari sudut ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, apa dia boleh buat. Kenapa boleh tidak ada perasaan malu? Buat maksiat secara terang-terangan kerana lemahnya iman. Kalau tak ada iman, lagilah teruk. Kalau tak ada iman, maka ramai manusia yang tidak ada iman, mereka dibuat perbuatan yang mereka sangka perbuatan itu adalah baik, tetapi ianya adalah perbuatan yang keji. Malu dan iman, Nabi kaitkan akhlak malu ni dengan iman. Sebab itulah Nabi pun ada sebut al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebahagian daripada iman. Dan Nabi pun pernah sebut bahawa man lam yastahi fasna idza lam tastahi fasna ma syi'ta, atau kama qala alaihi salatu wasallam. Bila kamu tidak ada rasa malu, buatlah apa yang kamu suka, yang kamu nak buat. Ini bila hilang sifat malu pada diri seseorang, mereka akan buat apa sahaja perbuatan yang keji dan seumpamanya. Sebab tu kalau ada orang malu pada Allah, maknanya dalam dirinya itu ada iman. Sebab malu pada Allah ni, takwa pun tuan-tuan, kita boleh juga menafsirkan dengan perkataan, dengan maksud kita ni ada rasa malu kepada Allah. Terutamanya bila kita ni duduk seorang-seorang. Sebab duduk seorang-seorang, siapa nampak kita tuan-tuan? Tak ada orang nampak dah. Tapi kalau dia ada sifat takwa, ada rasa malu dengan Allah, dia tak akan melakukan perkara yang tak sepatutnya. Dia pergi tempat yang orang tak kenal. Dia pergi ke mana tu? Dia pergi ke Afrika Selatan tu tak? Siapa kenal dia? Dia orang Batak Arabik ke orang mana tak? Jadi orang tak kenal dia, dia seorang-seorang. Kalau dia buat benda pelik-pelik pun, siapa tahu? Orang sini tak tahu pun. Tapi dia ada rasa malu kepada Allah. Dia rasa malu juga kepada manusia. Orang yang suka menuduh dan berprasangka buruk kepada jirannya, agama menghukumnya dengan ketetapan yang amat berat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qila man ya Rasulullah? Qala alladhi la ya'man jarahu biwa'iqih. Rawahul Bukhari.
Kata Nabi, demi Allah dia tidak beriman. Demi Allah dia tidak beriman. Nabi ulang 2 kali. Nabi kata, demi Allah orang ni tak beriman. Orang ni tak beriman, kata Nabi. Lalu sahabat dengar tu, sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah yang kau maksudkan orang ni tidak beriman? Baginda menjawab, orang yang tetangganya, jiran tetangganya tidak merasa aman kerana perbuatan jahatnya. Tuan-tuan, kita ni kalau duduk berjiran, sebab jiran ni bukan duduk sebelah menyebelah aja, tuan-tuan. Ya, jiran ni sehingga 40 buah rumah keliling, kanan, kiri, depan, belakang, atas bawah tak ada lah. Atas bawah kalau rumah kita atas kubur, tuan-tuan, tak? Itu lain, ya. Tapi kalau orang duduk diam dia, di mana-mana besar rumah flat tak? Rumah flat tu memang atas bawah lah juga, tuan-tuan. Atas bawah. Jadi ni jiran Nabi sebut tak beriman, ataupun dengan maksud tidak sempurna iman. Kalau dia ni menyakiti jiran-jiran dia, ya tuan-tuan, bahaya ni, tidak beriman, tak sempurna iman ni. Sebab kita ni yang asasnya kita nak bawa menghadap Allah hari akhirat kelak adalah iman kita lah. Nak bawanya iman itu, ya. Tapi kalau bila iman ini rosak, ya, iman ini hilang, bagaimana pula nilai amal-amal soleh yang lain? Tak ada nilai lah. Tak ada nilai, ya. Baik. Sebab itu dalam hadis yang berkaitan dengan apa, kalau dengan jiran ni banyak hadis-hadis Nabi lah. Nabi menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jirannya. Memuliakan jirannya tak? Jadi kita jangan cepat berprasangka buruk. Antaranya lah berprasangka buruk, tuduh menuduh, fitnah memfitnah dengan jiran tetangga kita. Kita tak boleh buat begitu. Begitulah jiran itu pun kena memahami tanggungjawab mereka hidup berjiran. Kadang-kadang kita faham, jiran kita pula tak faham tak. Jadi itu kita kena sabarlah, tuan-tuan. Kena sabarlah, insya-Allah tak. Masa yang berjalan ini, dia akan membaiki, kita kata akan memulihkan keadaan. Sebab itu ulama kata al-waqtu juz'un minal ilaj. Waktu itu, masa itu satu juzuk daripada penyembuhan. Kadang-kadang ada orang sekarang dia sakit, menderita, jadi mungkin dengan masa yang berjalan ini dia akan sembuh, dia akan baik semula dan seumpamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, yang bermaksud barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berbicara baik-baik atau diam. Tengok dikaitkan dia, iman dengan Allah dan hari akhirat dengan percakapan, dengan ucapan seseorang. Itulah Nabi kata, kalau betul kamu ni beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kenapa dikaitkan iman dengan hari akhirat? Kerana akhirat tu tempat kita akan dihisab, tuan-tuan, ya, dan puan-puan, kita akan dihisab, akan ditimbang amalan-amalan kita. Tempat yang dahsyat. Kita ni kalau tengok dalam hadis diceritakan dah, duduk di padang mahsyar itu pun paling minimal 50,000 tahun, tuan-tuan. 50,000 tahun. Dah tempat dihisap seluruh manusia. Manusia agak-agak ada berapa ramai, tuan-tuan? 10,000 orang ke? Ni hak ada sekarang pun 7 bilion. Hak ada sekarang ni tak percaya pergilah bilang. Hak ada sekarang ni 7 bilion. 7,000 juta tak? Tu. Dah kalau campur dari zaman Nabi Adam sampai kepada manusia terakhir yang wujud sebelum kiamat. Kalau kita tengok dalam hadis tu, iaitu ada perempuan yang mengandung
saat berlaku kiamat lahir anak dia. Itulah hak akhir dia itulah. Lahir sekejap mati pula dah, berlaku kiamat. Berapa puluh, berapa ratus bilion, wallahu alam lah. Jadi nak hisap ni tuan-tuan, macam mana? Kalau kita ni duduk di tengah-tengah, kita katalah 70 bilion manusia. Dah 70 bilion manusia. Yang cuba bayangkan ya. Kemudian kita ni akan dihisap. Sehingga disebut berdiri di padang mahsyar tu, sehingga dikata apa, pecah lehernya dan pecah perutnya. Manusia duduk lama sangat berdiri menunggu untuk dihisap. Ya, baik. Jadi bila beriman dengan hari akhirat ni, kita ingat kita akan dihisap, akan meniti titian sirat. Ya. Yang bawah tu adalah kawah neraka. Ya. Kemudian kita sama ada ke syurga atau neraka lah. Baik. Jadi kata Nabi, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, kalau dia nak cakap benda baik, kalau tak ada benda baik, liyasmut, maka hendaklah dia diam. Hak diam ni susah lah tuan-tuan. Tak? Kena hak jenis apa? Jenis suka sembang ni tak? Oh, kalau sembang, ish, ada je dia nak sembang je lah. Sebab bila sembang ni tuan-tuan, yang tak eloknya dia terlajak lah. Saya ni bukan nak mengata, tapi bila tapi tu memang mengata lah. Bila tapi tu tuan-tuan memang mengata, mengumpat apa ambih. Kadang-kadang dia duk ulang, duk sebut benda yang sama, duk ulang lagi. Kita ingat, keluar saja satu perkataan daripada mulut kita, malaikat terus mencatatnya pada kitab amalan kita lah. Sebab itulah kita ni antaranya kena banyak bertaubat lah, banyak bertaubat. Kadang-kadang ada amalan-amalan yang kita buat ni, yang kalau dosa-dosa kecil boleh hilang, boleh digugurkan dengan sebab amal-amal soleh yang kita lakukan. Dan ada dosa-dosa ni yang kita wajib bertaubat padanya. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesan semuanya itu berdasarkan iman yang sempurna. Ya, semua tu dengan iman lah. Kalau nak sempurnakan, maknanya orang yang akhlaknya baik menandakan sempurna iman dia. Orang yang sempurna iman akan melahirkan ataupun akan lahir daripada dirinya akhlak yang baik. Namun ada segelintir manusia yang memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak mengendahkan bentuk-bentuk ibadah yang dituntut oleh agama. Banyak kali dah ada orang sebut, ada kajian berkaitan dengan orang yang salat, berkaitan orang sembahyang ni. Berapa ramai orang Islam ni betul-betul jaga sembahyang. Dibuat kajian, berapa orang yang datang contohnya solat berjamaah, yang istiqamahnya berapa orang, yang datang tak datang berapa orang, yang datang seminggu sekali, yang datang 2 kali setahun. Ada 2 risau tak tuan-tuan? Maya raya je lah. Ni manusia dah macam-macam. Maknanya kalau kita tengok peratus tu sangat menyedihkan. Orang Islam ni sembahyang pun tak boleh jaga. Ada ramai yang tak sembahyang, dia tak kisah pun, ya. Jadi ini dia tak jaga, walaupun dia ni memeluk agama Islam, mengaku Islam, tengok kad penalan Islam, tak, agama tu tulis Islam. Di hadapan umum mereka memperlihatkan diri dengan menjaga perintah agama, tetapi di sebaliknya mereka melakukan perbuatan yang keji. Memang ada hadis Nabi yang memberi amaran dia, iaitulah ya, yang Nabi sebut ada manusia ni yang Allah Ta'ala tak terima amalan sembahyangnya, puasanya, apa semuanya, ibadah-ibadahnya ni. Kenapa? Kerana apabila dia bersendirian ataupun dia berada di tempat yang asing,
dan dia berpeluang melakukan maksiat, dia segera melakukan maksiat. Tu. Walaupun dia jaga sembahyang, puasa, haji ke apa ke, tapi bila dia ni ada peluang buat maksiat, dia buat maksiat. Orang macam ni, kata Nabi, akhirat kelak bila dia dihisab, dia dapati semua amalan-amalannya itu ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Malanglah. Malang. Jadi depan manusia dia tunjukkan dirinya menjaga perintah agama, tapi di sebaliknya, maknanya bila dia bersendirian di tempat yang jauh, mereka ini melakukan perbuatan yang keji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan orang-orang yang mencampur adukkan dengan melakukan perbuatan jahat dan dengan beriman. Nabi beringat, ada orang ni campur aduk iman dengan perbuatan yang jahat. Dia ni buat juga ibadah, tapi buat jahat pun tak tinggal. Melaksanakan ibadah dengan bertaklid, dengan mengikut, dapat dilakukan oleh setiap orang yang tidak mempunyai jiwa ibadah yang dilakukannya. Tak, maknanya sekadar ikut, ramai orang boleh ikut, tuan-tuan. Sembahyang ada orang boleh ikut, tengok berapa rakaat ikut. Dia sekadar ikut saja, tapi jiwa ibadahnya itu tidak ada. Atau mereka yang tidak berhasrat untuk meningkatkan diri dari ajaran yang terkandung di dalam ibadahnya. Jadi ini ada sebahagian orang Islamnya macam ni dah. Dia sekadar sembahyang jangan hidak, katanya tak. Orang Perak kata sembahyang jangan hidak. Tu. Jadi kalau dia pergi sembahyang pun, ataupun dia datang salat Jumaat tu, jangan orang kata dia tak salat. Begitu. Bukan dia menjiwai ibadah itu. Dia tak nak orang kata dia tak sembahyang Jumaat. Jangan sampai macam tu. Ini adalah tandanya orang-orang yang rosak imannya, yang rosak kita kata jiwanya. Hukum untuk menetapkan penilaian tentang keutamaan dan kebaikan akhlak tidak harus digunakan ukuran yang tidak mungkin keliru, iaitu akhlak yang baik. Jadi kita kata orang yang ada akhlak yang baik, maknanya dia akan menjaga hubungannya dengan Allah dan sesama manusia, sama ada secara zahirnya ataupun batinnya. Baik. Sebagai penutup, kita lihat satu hadis yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Warada 'anil nabiyyi anna rajulan qala ya Rasulullah, inna fulanata tudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha." Faqala hiya fin nar. Thumma qala ya Rasulullah, fulanah tudhkaru min qillati salatiha wa siyamiha wa innaha tasaddaqu bil athwar min al aqti bil qit'i min al jubni wa la tu'dhi jiranaha. Qala hiya fil jannah. Yang bermaksud, diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa seorang lelaki, yakni seorang sahabat, berkata, "Ya Rasulullah, si fulanah," ini seorang perempuan ni sebut tentang seorang perempuan. Dia tanya, dia kata, "Si fulanah, seorang perempuan ni, ya Rasulullah, terkenal dengan banyak melakukan solat." Rajin solat. Solat siang, solat malam, rajin. Puasa, puasa yang fardu, puasa yang sunat. Bersedekah, memang dia ni orang yang suka bersedekah, tetapi dia sering mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Tapi mulut tu laser, tuan-tuan, tembuh dinding. Tembuh dinding orang sebelah tak, tembuh. Dia laser, jangan main, tuan-tuan tak. Sebagai tanggapan, jadi Nabi pun menjawab, orang ni ibadah Masya Allah tabarakallah, amal soleh ni Masya Allah tabarakallah, tapi dia ni tak jaga, dia ganggu jiran dia dengan lidah dia. Kata Nabi, dia ni masuk neraka.
Nabi kata orang macam ni neraka. Neraka tuan-tuan. Ni Nabi sebut tak? Kemudian sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, ada seorang lagi perempuan ni terkena dengan sedikit sembahyang. Sembahyang pun hak fardu je. Sunat-sunat ni tak sempat ke tak buat, itu terpulang lah. Sebab sunat dia, sunat ni tuan-tuan, rajin buat, tak rajin terpulang lah. Sedikit berpuasa, masuk sedikit puasa ni hak wajib je buat. Tetapi dia bersedekah beberapa potong keju. Dia ni bersedekah je, tapi sedekah pun keju ni, keju lah susu yang keras tu, yang pejal tu. Orang Arab suka makan susu yang dipejalkan, yang dikeraskan itu untuk makan roti. Dia bersedekah sikit je, beberapa potong keju, sedekah orang tu, sedekah orang ni. Dan dia tidak mengganggu tetangganya. Dia jenis tak ganggu jiran tetangga. Jawab Nabi kata dia akan masuk syurga. Tengok, walaupun ibadah tak banyak mana. Hak tadi jangan cerita lah ibadah, amal soleh. Tapi bila dia ni menyakiti jirannya, kata Nabi, tempatnya dalam neraka. Jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merupakan ukuran tentang betapa tingginya kedudukan akhlak yang baik. Ia juga adalah pernyataan bahawa sedekah merupakan ibadah yang besar manfaatnya bagi orang lain. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkan sedekah seperti menetapkan solat dan puasa, kerana ibadah tersebut menurut zahirnya bersifat perseorangan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan akhlak dan iman mempunyai hubungan dengan ibadah, bahkan menjadikan masalah akhlak sebagai asas kebajikan di dunia dan keselamatan di hari akhirat. Jadi itulah tuan-tuan yang sempat kita bincang pada pagi ini, berkaitan dengan tajuk kecilnya akhlak yang buruk tanda lemahnya iman. Maknanya Nabi sendiri meletakkan neraca pertimbangan bagaimana iman dan akhlak ini mempunyai kaitan yang sangat rapat, tuan-tuan. Jadi moga-moga kita ini berusahalah untuk meningkatkan iman kita dan memperbaiki akhlak kita, sehinggalah kita ini benar-benar berakhlak dengan akhlak yang mulia, yang insya-Allah dengan itu kita akan mendapat redha Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bis-shawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا مما ينفعنا وانفعنا مما علمتنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم دبرنا يا الله فإنا لا نحسن التدبير. اللهم ردنا إلى دينك الإسلام ردا جميلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قبل الله منا ومنكم. Kita tangguhkan dengan doa kafaratul majlis dan surat al-asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.